Halo, jeng jeng jeng. Kembali kita kepada segmen Kepala Metal. Apa kena ya? Untuk episod kali ini, kita bersama, lama juga lah tak jumpa abang ni kan. Tak tahu apa cerita dengan brother-brother seorang ni. Kita bersama dengan Encik Aid dari Black Territory. Apa kena? Buat cerita lah. Salam tak boleh PKP kan. Encik Aid, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Makin sihat. Kamu tak jumpa kan ni? Dah sekarang dengan cerita dah berumah tangga. Dah mempunyai cahaya mata. Okey lah, family semua okey. Alhamdulillah. Okey, kita sekarang ni dekat kita panggil macam private studio lah. Private studio Aid yang buat kerja-kerja mixing apa semua, mastering semua ni. Nak tunjuk pun tak ada masa lah. Okey, kita nak mulakan kita punya apa kita punya segmen temu bual santai tadi. Okey. Ni kan buat muka serius. Tak serius. Tak serius. Okey, first kali ramai orang mesti nak tahu macam mana hang punya permulaan boleh terjun ke dalam menjadi seorang kepala metal, seorang yang into metal. Muzik-muzik keras ni. Takkan start terus metal lah, mesti ada dia punya permulaan dia tu. Ceritalah secara ini story ringkas dan panjang tak apa. Story. Sejak awal hang macam mana terlibat, macam mana boleh dengar terjatuh cinta dengan arena permetalan ni. Okay, start. So, aku cerita, panjang cerita ni. Kalau aku try lah tengok Okay, aku start sebenarnya dulu asal start dengar lagu-lagu orang kata zaman-zaman tu underground lah kan. Zaman kaset lah. Kita sempat Sempat kaset so daripada arwah kakak aku dulu. So arwah kakak aku ni dia dengar macam-macam. So satu hari tu dia bagi aku dengar satu kaset ni. Aku pun tak apa ingat, tapi tak silap aku dia 1+1 compilation. Ada Nice Stupid Playground, ada OAG. Okey. Lama ni. Lama kan? 90s ni kan? 90s ni kan? Aku suka dengar hang tu. So, daripada situ aku dengar OAG, aku dengar ada Nice Stupid Playground. So kat situ aku start kenal lah Zaman muzik alternatif. Betul. Okey. Tapi alternatif pun tentu dah kira underground kan? Underground lah. Muzik dia lain sikit. Okey. So start pada tu aku dengar. Sampailah satu hari tu aku nak start main gitar. Tadi hang sekolah rendah ya? Sekolah rendah, okey. Aku dah darjah 5 atau darjah 6. Okey. Aku ambil satu gitar ni Jaya, dekat store. potong sikit. Sekolah rendah kat mana? Okey, aku sekolah rendah kat Sungai Besi dulu. Aku suka mendengar kat sekolah sini. Aku sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera Darat. Oh, dalam camp ke? Dalam camp. Aku macam tentera. Atas bukit. Itu ya. So bapak aku askar dulu kan. Okey, so kita tahu asal usul Aid kat mana start dia, okey. So aku masuk satu store bilik kat bapak aku punya tempat tu, aku tengok ada satu gitar kapuk kat situ. Aku cakap, ada gitar ni, aku rasa ni gitar ni kakak aku punya. So aku ni family aku background, kakak aku ke, pakcik-pakcik aku ke, mama aku ni ke, semua memang muzik lah. Bukan muzik, dia orang penggemar muzik. Aku ambil gitar tu. Okey. Tapi malangnya gitar tu dia dah bersambung dengan Anai tu. Dia dah melekat dengan Anai. Memang betul kapuk ni. Okey. Aku tarik, so gitar tu dah reput kat belakang tu. Aku cakap aku nak try belajar main gitar. Pasal aku tengok macam sayang kan. Gitar tu memang nama gitar kapuk, memang brand kapuk. Yalah. Okey. Sampai aku cek duit sikit. Pergi kedai Cina, beli tali gitar. Dekat Pekan Sungai Besi. Bukan Ada cendol sedap. Okey. Aku pasang dengan tune semua sumbang. Aku pasang. Adalah satu pakcik aku ni, dia ni terror sikit main gitar. So aku bagi dia suruh dia tune. So aku start kat situ, aku belajar main gitar. Okey, permulaan hang start sebab nak main gitar. Main gitar untuk lagu-lagu yang aku suka dengar. Okey, faham. Okey. Kan? Lepas tu dia makin lama makin keberat kan macam mana? Makin tak, dia belajar chord. Chord pertama aku dapat pegang A minor. Sama. A minor, okey. So, aku hilang fokus kejap untuk nak cek chord-chord gitar yang aku dengar tadi, yang macam band Nice Stupid Playground. Macam susah aku rasa kan. Aku cek lah lagu pertama yang aku dapat main. Lagu Jemu Jemu Mei. Mei. Oh, Jemu Abang One.
Tahu, di Pembara tu. Kerja dengan abang ni. Ada cerita dia. Okey, faham. So aku dapat okay, kat situ aku start explore. Dan sikit aku cari chord lagu yang aku lagu-lagu yang aku dengar tadi macam OAG kan, lagu 60s TV. Ini memang self taught lah ni. Belajarlah chord belajar orang, belajar kampung-kampung. Okey, dapat dapat main 2-3 lagu. Okey, aku dah puas hati. Lepas tu nak dijadikan cerita, aku ni bapak aku dulu bekerja dekat KMC tu. Dia bekerja di Pusat Latihan Muzik Darat. Okey, tahu. Askar punya bahagian Puzida kan. Tahu. Kalau kau tahu kat roundabout tu, kalau kau tahu kan. Aku tahu kan. Itu tempat bapak aku dulu. Memang ada bunyi lalu dengar. Duduk betis kan. Bapak hang apa duduk betis tu? Tak, bapak aku dia tak pandai muzik pun. Tapi dia kerja sebagai maintenance barang-barang sana. Itu ada Fender. So kat sana dia memang ada studio tau. Okey, so bila tahu. ada studio, aku tengok askar-askar ni bila dia praktis, diorang memang dahsyat lah. Kau salah satu teori, kau kena lari satu padang. So bapak aku pesan kat aku, dia cakap kalau nak belajar main muzik macam ni lah, dia cakap. So betul-betul disiplin dia lah. Disiplin lah kan. So aku terinfluence benda tu lah. So balik kadang-kadang satu masa tu lepas tu lah aku balik pada sekolah rendah ni, kadang-kadang bapak aku ambil aku balik kerja. Balik sekolah lah, dia balik sorry. So dia kadang dia tak sempat hantar aku balik rumah. Dia letak aku dekat office dia sumbat aku dekat dalam studio tu. Okey. Dia dapat Jamie free. Kat situlah pertama kalinya aku dapat pegang gitar elektrik. Dan gitar current lah aku panggil lah, Fender. Bapak aku kata Fender tu lah macam tu. kau nak ketuk apa, kau ketuk, nak ni apa, aku terus aku buat. Belajar. Main. Dan adalah few lagu yang aku dah dapat main sikit-sikit kan. Tak habis pun, tapi short-short sendiri main biasa lah. puas hati Start minat kan. Sampai kadang-kadang satu time tu aku jadi edit. Aku bangun je aku mesti cek gitar tu. Pagi-pagi nak pergi sekolah sampai pecah-pecah jari lah kan. Bapak aku dah over bapak aku dah giling kepala kau ni. Dah lain dah ni kan. Sampailah aku sekolah menengah. Aku kena masuk asrama. Kat Melaka. Oh, Melaka. Kau lawan ni? Asrama Putra Angkatan Tentera dekat Kem Terendak. Okey, tahu. Okey, situ bila aku masuk asrama ni, Melaka ni kebetulan scene dia time tu skinhead semua tengah naik. Betul. Tahun bila ni? Tahun 98. 98. Okey. Kan. Itu memang skinhead kan. So IPM tu. Kan. Kau kan. UCAB ke apa ke. So aku banyak join dengan brother-brother senior aku, dan disebabkan aku ni boleh main gitar, diorang panggil aku ni untuk pergi bawa jamming. So ni permulaan hang sekarang nak band lah. Untuk band. Untuk jamming lah kan. First time jamming dengan band. Mainlah lagu-lagu skinhead, main lagu-lagu grunge. Dah makin berat ni. Dah buat lah. Grunge pun kita itu dah start dengar dah. Butterfinger kan. Lagu Girl Friday tu. Aku tengah hype ada tu. So jalan. Sampailah satu part tu, aku ada jumpa satu brother ni juga di sini aku juga. Dia ni yang introduce aku metal. Siapa dia tu? Nama dia Colin. Tapi dia je lah pencetus. Lepas tu lepas aku dengar tu, aku dah tak ikut dia dah. Dia je yang bagi aku dengar. Laki je ni Colin? Laki. Okay. Dia udah Sarawak. So aku dengar. First dia bagi aku dengar. Of course lah, Kromok dia bagi aku. Kromok. Album mana yang first? Aku tak ingat. Image of Purity ke Forever in Time? Aku rasa Forever in Time. Forever in Time lah, yang ada lagu slow tu. Yes lah, itu. Lepas tu lagu tu pun meletup kan. Lagu tu tengah on lah. Nak main gitar aku kena ada lagu tu kan. So start lah metal. Okay. Tapi music untuk main gitar tu belum lagi. Belum lagi. So disebabkan aku ni kira dulu kat sekolah menengah ni, masa asrama ni melompat gak. Kan. So Tak faham. Semua faham kan. Gaduh ke apa ke. Tak lama aku masuk asrama tu, form tu aku terus masuk sekolah Ampang. Okay. Ampang high school ke apa? Ampang Boys School. Ampang, okay. Aku time tu aku form 2. Kat situ lah aku jumpa band-band metal kat sana. Yang paling dekat Naratu. Naratu tu dah senior sekolah aku dulu. Yang tu nenek awal tu. Syaril semua ada dulu lah kan. Itu semua sebab yang nenek awal Naratu tu bayar aku. Kan. Anak-anak ujung 70-an. So itu Naratu. Tapi diorang dulu start bukan metalcore, bukan hardcore. Time tu yang
pasal aku tahu Naruto ni pasal kita orang pergi gig. Okay, first turun pergi gig. Aku time tu form 2 lah pergi gig. Tengok gig ni dekat Stable Studio macam tu. Sebelah Mount Point. Tengok lah lagu Kau Bangsat. Time tu dia nak perform dah. Band-band seangkatan tu ada Custom Daisy kat situ. Time tu Heterodog mana? Heterodog dah ada. Itu zaman dah tu. Gambar tu jana dah ada dah kat situ tu. Belum dah bonek. Belum lagi. Belum ada AKD. Belum ada AKD ya. Kita fikir arah tu lah. Sekarang ni betul. Situ aku buat band kat situ. Bila aku buat band, aku first line up aku tu lah Kaduk tu yang dulu main dengan BT tu. Kaduk atau ada beberapa. Apa nama band ni? Dulu aku start buat nama dia Rezobium. Dah sebut. Rezobium. Rezobium. Tapi tu tak ada gig je, kita tak main gig. So jam macam-macam influence masuk lah. Dan kita dah start explore Soulfly. Dan kita pernah cover main lagu Soulfly, lagu I4NI. Tentu terus line up siapa? Hang Kaduk lagi? Kaduk, ada bassist aku ni Syam, vokalis aku Ain Raizo. So aku gitar lah. Aku main lah. Sampailah satu time masa aku form 5. Ini yang aku skip lah kan, pasal itu jam-jam. Aku buat Battle of the Band. Bila buat Battle of the Band, aku ada 20 band. Dekat situ aku dapat band-band yang masuk dalam Battle of the Band kat Arisawan sekolah aku ni. Aku kenal semua. Banyak budak-budak band metal-metal masuk. Sampai itulah kita terus bikin, kita bikin metal. Ini band, kita mesti metal ni influence. Kan. Bila kita maintain lah Soulfly, Sepultura, kita cover kan. Tapi dalam masa yang sama ni, aku masih jam lagi dengan, kau tahu lah kadang-kadang kau ada band, lepas tu kan budak-budak taman kau pun kau jam dengan budak-budak taman kau. Budak taman, orang kahwin, ekspedisi, itu semua rules aku. Aku tak nafikan. Ekspedisi, sebab itu aku duk belajar chords dan aku dengan band-band Melayu ni, bagi aku nak masterkan chord aku. Pasal bagi aku kalau metal ni riff. Kalau chord Melayu ni, lagu Melayu ni chord dia, clean sound dia, kau rasa macam bass kan. Ada basic rock Melayu memang band. Yes. Chorus, apa semua tu aku suka benda tu, aku explore. Sampailah aku habis, time tu aku jam kat, selalu kita jamming kat galeri gitar lah. Galeri Itu tempat paling legend baik. Aku belum habis sekolah. Aku belum habis sekolah disebabkan kita selalu tiap-tiap hari jamming, tiap-tiap minggu jamming kat situ. Sampai Abang Ali, bos kedai aku tu, dia offer aku, kau nak kerja part time. Aku pun okey. First aku kerja memang menunggu orang kerja angkat barang. Orang mengantuk disuruh angkat bantat. Aku kerja angkat barang, jaga backline, jaga drum, jaga tu. Start pada tu aku banyak kenal instrumen ni. Habis JSPM, result tak keluar lagi. Abang Ali cakap, kau nak kerja, kau naik atas. Kau kerja time tu aku seminggu 2 kali je, Sabtu Ahad. Pasal orang main. Budak-budak, dia cakap Sabtu Ahad nak kena ada 2 orang kat studio. Berbekalkan gaji saya RM20. Kat situlah era aku betul-betul Into music. Aku serius. Dan aku berjumpa dengan cikgu aku, Shot Sifu tu, kecil je orang. Tahu. Siapa, nanti kau mungkin tahu lah benda. Dekat situ aku baru belajar lah tentang betul-betul apa tu sebenarnya roots gitar, music. Macam-macam lah kat situ. So aku lepak dengan brother-brother yang banyak tolong aku, banyak sumbangkan idea. Bukan idea lah, tunjuk ajar aku. Dan kita orang kat sana tu, kat situlah start bermulanya aku set up segala-galanya. Bermaksudnya Black Territory pun daripada situ. Scene Keramat Dujana budak-budak pun daripada situ. Dulu kita orang, itu tahun 2006, 2007, 2005. Lepas SPM lah? Aku habis SPM 2002. 2002, 3, 4 zaman Farsi sekali je. Tapi Black Territory tu asal cerita nanti aku cerita kejap lagi. So aku banyak buat jam session dalam studio tu. Kita nak naikkan scene ni, kita buat jam session kat Galer. Kau bayangkan dalam studio A tu pernah dekat 100 orang masuk dalam tu. Pernah dengar cerita tu? Kita tu sama aku aktif kan? Aku dah organize buat masuk.
Sampailah satu berlarutan lah kita main gig lah. Tapi aku banyak jalan-jalan time tu BT belum ada lagi lah. Razubiam lah. Banyak lah. Time tu kita start mingle dengan Nahak balik. Jumpa-jumpa geng-geng metal semua. Lepas satu time tu, ya muzik ni kita dia peredaran dia berjalan kan. Sampai aku zaman-zaman bagi aku metalcore lah. Melodic metalcore. Boleh lah. Saya Dying ke. Tengah naik tu. Saya Dying, Kiss Engage. All That Remains semua tengah naik kan. Dan ini kadang-kadang ada budak datang tanya aku macam ni abang, kenapa abang minat benda-benda ni kan. Okay, aku cerita kat sini lah. Bagi aku kalau band-band metalcore macam Saya Dying, Kiss Engage ni bagi aku muzik dia lengkap. Bagi aku pasal dia ada riff yang dahsyat-dahsyat, okay. Dia ada harmonize, dia ada growl suara, dia melodi, drum pattern ada melodi, dan dia ada solo juga. Dan juga clean kadang-kadang kan. Betul. So aku minat muzik yang macam tu, dia complete dan melodi dia pun memang sedap. Tapi sebelum aku layan benda-benda yang SID ni semua, aku duduk dengan cikgu shot aku ni, aku banyak belajar blues. Aku memang rose aku daripada dulu blues sebenarnya. Dia zaman aku sekolah rendah balik pun memang pakcik-pakcik aku dah dengar aku Gary Clapton apa. So aku memang banyak blues. Pentatonic apa ke, so aku memang belajar duduk situ lah, solo lah, duduk situ belajar kan. Aku kat Gele tu memang kat situ lah aku dah start dengar metalcore tu. Aku explore lah dan cerita ni aku nak cerita pasal start sampailah Black Territory tu. Black Territory ni permulaan ke arah Black Territory tu. Innalillah jugalah. Tak apalah, cerita kita awal. Dia banyak story benda lagi. Dia sebenarnya daripada Soundstage. Okey. Band Black Territory ni sebenarnya bagi aku dulu sebelum ni band pasang siap. So baru aku jumpa baru. Baru cakap tak nak masuk Soundstage je. Bila bang? Next week ni. Boleh lagi ke masuk? 2006 boleh lah masuk je, dia cakap. Masih kosong lagi. Kau bayangkan kau ada seminggu. Aku telefon Apik, Apik, jom kita masuk Pik. Soundstage ni Pik. Kita langgar lah. Masuk pasal nak fun. Yalah. Nak enjoy. Sekali kita masuk, bila masuk je prepare lagu. Kat situ kita dah buat dah lagu-lagu, 2 lagu lah kita buat. Aku punya line up time tu aku, Apik, Bob, Wan, Arwah Manpu lah yang join aku dengan Degup. Kita battle. Ada tak silap aku time tu Soundstage paling banyak band time tu, ada dekat dalam 100 band ke. Satu Malaysia. Kita datang, lutut dah bergegar. Kita cakap dengan budak aku, kita langgar lah. Lepas tu habis Soundstage, so dia ada next weeknya tu untuk final announcement ke apa aku tak tahu. Si basis aku pergi dekat situ, rupa-rupanya tiba-tiba Barum ni dia bagi kita menang lah. Kita dapat nombor 2. Start daripada itulah Black Territory tu aktif. Dia nampak potential lah. Black Territory aktif dan lepas tu memang betul kau aktif tau. Aktif. Aku hilangnya 2-3 tahun. Aku masuk balik aku jumpa Topan kan. Topan jumpa aku 24 jam cerita pasal Black Territory. Aku cakap, sembang apa ni kan? Time tu 2008 tu memang paling aktif korang kan. Before keluar album kan. So asal Black Territory ni bila kita dah menang battle, kita dapat satu invitation gig. So gig ni dekat Skizo Studio. Tapi time tu kau punya guidance music memang metalcore yang macam tu. Lemon of God. Aku dapat kau macam Lemon of God siap. Style pun semua kan. Gaya tu kan. Gaya tu Lemon of God, Ashenemy. Time tu banyak melodi dance, melodi metalcore semua. Sampai kita pergi kat satu gig tu, nama gig tu aku tak ingat lah, tapi kat Skizo Studio. Skizo dekat tu, Shamlin tu. Okey, sekali je aku tanya. Kita bawa lagu cover for the first time, kita bawa lagu tu Struggle daripada Saya Dying. Lagu tu lagu top dia. Dengan lagu tu lah sebenarnya, ya dengan keadaan time tu semua orang minat SIA. Dan tiba-tiba tengok ada band boleh bawa lagu tu walaupun tak tight pun, kita belasah je tengah ada booming kan. Kat situ aku baru start dengar kan. Tinggal sekejap yang kan. Semua metalcore. Macam cakap dia ada something benda yang macam lengkap ada.
Unsur-unsur api, air, tanah, udara. Kita bagi macam tu lah. Kalau metalcore ni dia tak ada istilah gitaris solo rhythm. Dia dua-dua. Dia datang cantik tau. Dia dua-dua. Nice Dua boleh solo. Maknanya dia dual. So kita balance lah kat situ kan. Kat start pada gigs kat Skizo tu lah kita dapat ada few fans yang banyak invite kita main gig. Sampailah era ke mana One Cafe. Tapi yang One Cafe yang dekat tu, One Cafe lama. Jalan Silang. Okey. Aku jumpa hang kat situ. Okey, tu. Ni cerita One Cafe tu pula. Okey, so ada satu tahun tu aku tak ingat. Dia pilihan raya tu. Itu 2008. Kan. Okay. Aku di-invite gig tu dekat One Cafe lama tu. Dia oleh daripada satu brother ni, Saiful Itu-K. Okey, tahu Saiful. Halo Saiful. Brother Saiful. Nanti aku tag kau. Okay. So, bila dia invite kita orang gig tu, pilihan raya dengan hujan, so kita pun time tu main je. Aku rasa aku pergi bila aku duduk bawah. Kita hujan. Kita main. Tapi time tu kira first gig dekat One Cafe tu Tahu. Gitu tahu. Lepas tu aku ingat lah kan. Jadi aku ingat bila kita naik je memang tak ada orang. Kita perform je. Kita perform, depan kita ada 3 orang. Biasa tu. Okay. Kita lanyak je. Bila dah lanyak dah. Tapi dalam gig, dalam banyak gig ni, bagi aku gig ni aku tak boleh lupa sebab gig tu ada 3 orang je yang dia kata masuk bayar dan duduk depan. Tapi after gig tu kita dapat duit minum RM10. Mesti ingat betul. First time dapat payment. Ada duit minum. Dapat duit terkejut kan. So start pada tu lah aku macam terkenal. Sambil-sambil tu aku kenal dia punya bos One Cafe tu. Dia offer aku lepas tu untuk buat event. Buat event kat situ. So aku pun bermula lah. Aku bermula lah dekat buat gig kat situ. Time tu 2008 tu. MCPA One Cafe. Kan? Orang tak tahu lagi One Cafe tu. So aku banyak promote tu. Aku banyak buat gig kat situ. Lepas tu aku bagilah dekat siapa-siapa yang nak buat gig, dia bagi aku slot. Seminggu sekali. Banyak orang gig situ. Sebab tu. So tempat tu dah naik lah kira kan. Dah naik. Settle. Sampai tu lah kita dah jalan. Sampai satu part tu kita nak launch album lah. Kita nak release album. Tapi sebelum korang album launch pun, lagu korang yang satu tu dah memang orang tahu. Abang aku ingat solo awal dia. Sampai tahap aku pernah time tu studio aku kat mana. Studio aku ada budak datang jamming, pegang gitar. Aku ini macam kenal lagu ni. Ini serius lah sebab ketika korang main kat MCPA yang untuk sisa kubur kan. Time tu first time tengok korang betul-betul crowd main. Crowd sing along sekali tau. Aku dah lama tak tengok benda tu. So jadi macam terkejut tau. Yelah, lebih kuat lah. Crowd sing along lah lagu dia. Itu jam metalcore dengan indie naik sekali. Betul. So kita ada satu gig time tu dekat MCPA is a roll call. Fully house tu. Itu masa time tu kita dapat tengok Amir Angkusin. Ada sekali time tu. Itu gig kat bawah lah? Tak, atas juga. So dia metal versus indie. Tak. Bayangan itu pun salah satu apa kata pencetus fan kita ramai lah kat situ. Orang dah banyak. Bila gig ni bila ramai datang, kau dapat perform, sebenarnya itu kau punya peluang kau. So mulut orang tengok dan kau kena tengok benda feedback kau dekat media sosial. Lepas pada gig tu, kita punya MySpace friend kita pun banyak. Banyak dah, banyak. So okey lah. Sekarang kan aku mirror 2, tiba-tiba IG kau naik kau. Betul. Lepas tu kita biasa je gig, kita cari tentu arwah mampu memang banyak lah. Aku tak nafikan dia memang banyak cik gig, banyak lah gig mana-mana gitu. Kau kat mana-mana saja. Di mana-mana saja. Time tu kita habis je gig hari Sabtu, Ahad gig, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Habis aku tutup studio, kita mesti praktis tiap-tiap hari. Daripada pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi. Praktis. Sebab kita dah duduk dengan hotel-hotel ni, brother aku ni yang banyak tunjuk ajar ni. Dan bila nak rekod album, duduk-duduk saya saja ni macam kita kena keluarkan album kan. Jadi kau rekod dekat Major? Aku rekod kat Studio Pak Banjo lah? Banjo. Okay. So aku time tu cakap dengan Banjo, kita nak rekod Banjo pun macam tu dia okey lah.
Okay. Kita potong jap. Macam mana boleh start dengan Abang Ju? Tak cerita terlajak tu. Macam mana boleh terjerumus? Dia sebenarnya aku banyak mungkin orang tahu aku kerja sebagai gitar tech lah. Asal aku gitar tech ni sama juga, aku duduk studio. Di mana ada satu kawan pada aku, Atong DFC. Kenal? Dia offer aku satu hari dia cakap, kau nak buat ni tak? Gitar tech ke, band tech ke? Nak lah, aku cakap siapa tak nak lah. Sebab bagi aku kerja tu macam, satu nampak cool lah konon-konon kan? Ilmu tu. So first kali kerja gitar tech tu lah, time tu aku dah BT kot. Belum lagi. Pasal aku ikut Joe, first show untuk Wings aku ikut 2006, Live at Orange tu. Kat Orange tu? Kat Planet tu ada kan? Planet ada, first Orange. Nampak sangat Planet tu. Itu 2006, maknanya sebelum tu aku ikut lah dari GFC. Aku jaga gitar tech, Jembo aku masak Jembo, Pesta Penang, pergi aku main dengan tech ni. Buat. And then start daripada tu aku ada ikut lah few, macam aku dah start ikut Amok sekejap. Pasal duduk-duduk kat studio ni banyak benda-benda, band-band rock pun boleh dikatakan yang ikut tu semua nama-nama besar. Sebab aku duduk kat galeri tu, tak underground langsung. So sampailah satu malam tu aku nak turun pergi minum. Ada brother-brother time tu diorang dengan nama Malaysian Rock United main futsal. MRU. Okey, tahu. Kebetulan Abang Jo ada kat situ. Tapi throwback sikit, sebelum aku tengok Jemur Benjo, aku memang idolakan Jo sebab ada satu show tu aku pergi kat bedroom. Wings ada main tau. Kira Wings dah lama tak ni, tapi tiba-tiba dia main. Aku tengok Abang Jo kan. Aku cakap, aku boleh lah macam, dekat Malaysia gitar macam ni ada sebenarnya. Solo menggigit. Solo menggigit sambil riff yang mencengkap kan. Seorang dia baru ni. Dengan kidalnya kan. So memang dia tu dah jadi salah satu idola aku lah kat situ kan. Tiba-tiba je aku lalu je kan, tengok Abang Jo ada situ dan aku diintroduce dengan Abang Eddie Dev. Dia cakap sini. Dia panggil, Jo, ini Ayid. Dia buat gitar tech, dia buat studio. Cantik. Aku dah cakap, dia dengan Abang Jo kan. Ambil, bagi nombor phone. Bagi nombor phone. So aku kat start situ Live at Orange tu dia telefon aku. Dia cakap, besok kalau free datang studio, kita buat kemar-kemar barang, lepas tu ada sound check dekat ni, kita ada show. Aku tak tahu pun show tu Live at Orange. Aku kan dia macam show apa kan. Show bola kan. Rupanya itu show tu besar kat tu. Dekat tu, kat Orange tu. Memang penuh lah, pengsan-pengsan orang kat tu. Sebab pada tu lah aku terus menceburkan diri aku sebagai gitar tech untuk Abang Jo zaman Wings ni. Kan. Kita sambung balik tadi tu. Black Territory dah settle recording semua. Release album bila? Kita release 2010. Dan masa sebelum kita nak release album tu, kita ada masalah tempat pasal venue One Cafe dah lama tutup. Betul dia pindah yang tempat baru lah. Dan kebetulan aku terjumpa balik venue tu dan aku terjumpa Habib. Dia kat US sekarang. Hebat kan. Sukses. Dia jumpa je, brother, you kasih bikin balik ni One Cafe ni gig kan. Saya booking saya punya launch album. Dan kita start dari situ lah. Sebab kita pun zaman One Cafe suka bukan. Kita minggu apa kita hari je. Kebetulan sebab kita punya launch album tu ramai pasal dia lepas-lepas raya. Kira antara gig yang pertama lepas raya. So nasib lah nak kan. Betul. Ramai lah orang datang kan. Situ 2010 kan 2009, 10, 11 lah. 3 tahun memang pack lah. Memang pack gila. So aku biasa main kat beberapa kali situ. Macam band. Dan sampailah satu time ni, dulu kita banyak MySpace. Lepas sembang. Arwah Mat Boston lah, kita punya budak-budak kita punya Canmore sore ni, dia datang jumpa aku, dia cakap, korang tak nak main dekat Indonesia ke? Kita macam, okey juga kan, ada kontak ke kan? Dia kenalkan kita dengan Blooded Suicide, band Blooded Suicide. Dia rasa pernah buat baju orang topan Blooded Suicide, Dado, Gaga, geng-geng sana lah, Depok punya kan. So start pada tu kita tour. Bukan tour lah, kita start kat sana. First venue kita main kat sana, first tour, first time kita main kat sana, kita main 6 tempat 6 kali sebenarnya.
tapi 3 tempat. Oh, okey faham. Jadi dekat-dekat lah. Dekat-dekat je. Kita ulang je. Start pada tu lah. Tapi memang best. Sebab main tiap hari ni lain. Aku pun rasa macam dulu kan. Kat Indonesia kan. Tapi bila kita pergi keluar kabut kan. Indonesia ni, bila kita, so ada satu hari tu kita datang, kita tengok band perform dekat gig tu kan. Dekat pada start pada hari tu lah kita orang tengok band-band Indonesia. Dan ada satu pesta dekat Bulungan. Bulungan. Dia orang celebrate, memperingati Robin Noksa mati. Aku nampak siksa kubur, Death Squad, Burger Kill. Pengalaman kalau kat Bulungan tu takkan dapat dilupakan. Sebab aku dah 2 kali di situ. Dia punya bila kita tengok band Indonesia dekat sana, kita dah rasa macam tak nak main muzik dah. Goyang lah. Betul. After kita balik tu, baru kita meeting balik, aku cakap kita macam mana pun kita kena tight, kena practice, belajarlah main muzik sampai mati. Daripada tu aku decide kan, tight, practice, gig, kerja studio, gitar tag, 3 benda tu aku buat. So daripada situ kira hang punya live hang memang into music 100% lah. Music, sebab kalau nak tengok aku into music ke tak, aku memang duduk kat studio. Lepas tu dari editori dah macam-macam lakukan. So sekarang keadaan terkini kan. Keadaan semasa Black Territory macam mana? Semasa sekarang aku sebenarnya Black Territory ni masih on, masih aktif. Line up semua line up baru lah. Cuma biasalah keadaan tak seperti dulu. Kita tak dapat komit untuk macam dululah untuk praktis ke apa ke, kita tak dapat komit. Pasal sekarang ni ada gig, baru kita praktis. Kalau PKP, apa tak? Untuk perkembangan terkini, kami ni kita ada sebenarnya Black Territory dah siap 8 pre-pro lagu baru. Dah siap, tinggal kita pre-pro semua dah settle dah? Dah settle. Tinggal nak masuk yang tinggal nak rekod je sebenarnya lah. Dan benda ni aku tak tahu, insyaAllah mungkin lepas PKP ni lah kot, bulan 12 ke. Sekarang line up Black Territory yang original line up tinggal hang seorang lah. Tinggal aku seorang je lah. Yang ni semua dah bawa diri lah. Orang duk kata aku ni tua tak sedar diri. Aku hang tu lah. Malu aku. Kira orang kata apa, sekarang ni hang still aktif. So Black Territory akan keluar yang berkonsep yang sama atau berevolusi lagi dengan dia evolusi tu ada. Trademark pun ada lagi. So isi metalcore tu masih ada. Tapi hang cuba evolusikan dengan macam-macam. Ikut 10 tahun dah pun, lama kan. 10 tahun dah kan, macam hal kan. So untuk panjang cerita ni. Semua cerita sejarah dah semua. So aku nak tanya kira harapan hang lah untuk kita punya metal scene. Kita ambil metal lah. Untuk metal scene secara amnya, tak kira apa-apa genre, tak kira apa mazhab. Harapan hang lah yang untuk Malaysia metal scene ni. Aku punya harapan dekat Malaysia ni untuk metal scene ni, bagi aku korang teruskan perjuangan korang lah. Build up lah apa benda yang kau boleh build up. Sambunglah perjuangan, bukan perjuangan, sambunglah apa kata perjalanan band korang masing-masing. Jadilah band yang betul-betul, orang kata bila kau buat sesuatu material tu boleh meninggalkan kesan untuk orang lain. Tak kisahlah kau main apa benda ke, tapi tak kisahlah. Yang penting kau buat material tu biarlah kau buat berdasarkan atas diri kau sendiri, atas benda-benda sekeliling kau yang sekarang dianggap dunia ni macam banyak tak adil sebenarnya. So bukan dipaksa-paksa lah. Kita dah, tapi kita ada apa limit dia. Maksudnya kita jangan terlampau ekstrim. Kita menggunakan medium metal as a metalhead, jadilah metalhead yang berguna. Betul tak? Berguna untuk masyarakat. Sebab orang pandang metal ni betul. Maksudnya kita bukannya apalah, kalau boleh kita nak benda tu nampak biasalah. Kau metal, kau ada style kau macam ni. Kau pop, style kau macam ni. Tapi boleh kawan. Yes. Sebenarnya macam cakap lagi satu, dalam bagi aku sekarang ni dalam dunia ni tak ada apa yang boleh unitekan manusia selain daripada muzik.
Dan terutamanya heavy music, metal music. Kalau kita pergi Indonesia, kita minta macam mana? Dia punya, orang kata apa, brotherhood. Yes. Dalam Malaysia pun. Dalam Malaysia, kadang-kadang tu gaduh-gaduh tu biasa lah. Dia beradik, gaduh. Betul lah. Kalau tak gaduh tak jadi lah. Music Tak dia, boleh lah, semua lah. music dia yang boleh menyatu padukan sekarang ni kat dunia ni aku nampak lah. Jangan terlalu ambil hati lah yang kita gaduh ni. Gaduh tu normal. Tadi pun ada satu soalan lupa nak tanya dia. Pasal Angkatan Keramat dulu sana. Tapi aku akan cuba cari adik beruang apa. Aku interview dia. Tolong jawab ni. Aku cuba cari tokoh-tokoh kan. Cot ke, geng-geng, Rodolf je geng kan. InsyaAllah lah. jawab ni. Alamak, dia bagi teaser lah. InsyaAllah. Tak boleh nak janji sebab aku ni busy juga. Okay ni, any last word je? Any last word? Simple ke? Ini Tak last simple word ke ikut lah. aku peace all over the world. Music unite us. Yeah. Okay, terima kasih. Okay. Kita kembali nanti untuk next episode Kepala Metal, tak tahu lagi dengan siapa. So untuk kali ni, ingat Aib dah panjang lebar Aib cerita semua perjalanan dia, story dia. Memang layan lah cakap. Semoga kita jumpa lagi dalam next episode Kepala Metal.